بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-30. Dalam sesi ini kita akan melihat kepada pembentukan ayat, itu satu lagi bidang yang juga sangat penting, ya. Tapi untuk kali ini kita akan melihat kepada ayat ataupun jumlah ismiyah dan juga kepada komponennya, itu mubtada dan khabar. Kita lihat dulu bagaimana pembentukan ayat. Dalam bahasa Arab ni terdapat dua jenis ayat, iaitu ayat yang dimulai dengan kata nama dan juga ayat yang dimulai dengan kata kerja, ya. So kalau ayat yang dimulai dengan kata nama ni kita sebut dia adalah jumlah ismiyah ataupun ayat kata nama ataupun nominal sentence. Tapi ayat yang dimulai dengan kata kerja kita sebut jumlah fi'liyah, ya, ataupun ayat kata kerja ataupun verbal sentence. Bagi ayat ismiyah, ya, dia mempunyai dua komponen, iaitu komponen pertama adalah subjek, dan subjeknya selalunya dipanggil mubtada, ya, iaitu cerita perkara yang hendak diterangkan. So kalau kita lihat di sini subjek ataupun mubtada ni dia selalunya adalah berbentuk marfu' dan juga kebanyakannya adalah makrifah. Kalau kita tengok sini ayat apa itu perkataan saya al-kitabu, ia adalah isim makrifah marfu', ya, ada alif lam, so dia adalah makrifah lah. Dan bu ni dia marfu', ya. Jadi ini adalah kitab itu. Kalau kita tengok komponen yang kedua iaitu predikat, itu dia panggil khabar. Ia adalah merupakan isi keterangan ataupun cerita ataupun informasi mengenai subjek, yang menerangkan mengenai subjek, ya. Jadi selalu predikat atau khabar ni adalah berbentuk marfu' juga. Dia juga kalau terdiri dari satu perkataan, sebab dia boleh juga terdiri daripada syibu jumlah atau ayat. Nanti kita akan lihat selepas ini. Dan kalau dia terdiri dari satu perkataan, dia adalah kebanyakannya adalah nakirah, ya. Jadi umpamanya kalau saya ada perkataan jadidun, ya, al-kitabu jadidun, kitab itu baru, ya. Jadi dia menceritakan, jadidun ni menceritakan mengenai kitab ni, ataupun describe mengenai kitab ni, ya. Jadi kalau kita tengok kedua-dua perkataan ni adalah marfu', tetapi ini adalah makrifah dan ini adalah nakirah, ya, sebab dia ada tanwin di sini. Mengenai isim makrifah, kita lihat ini adalah definisi yang lebih luas lagi. Dulu saya kata isim makrifah adalah yang yang mempunyai ada alif lam. Sebenarnya definisi isim makrifah ni termasuk juga semua isim alam, iaitu nama khusus seperti nama orang, nama tempat, binatang, cakrawala dan lain-lain, yang dulu yang kita dah buat juga ni, ya. Lepas tu selain daripada yang ada isim yang ada alif lam, ganti nama berpisah dulu. Saya juga kata ganti nama berpisah selalu dia ada spesifik, iaitu damir munfasil. Jadi damir munfasil pun boleh jadi mubtada, sebab dia usul juga adalah makrifah. Lepas tu isim isyarah, dia juga spesifik. Lepas tu isim mausul juga spesifik. Jadi ini adalah juga isim makrifah. Selain daripada tu kita dapati isim yang diidafahkan, iaitu mudhaf ilaih kepada isim makrifah. Jadi itu adalah juga kalau mudhaf ilaih berbentuk makrifah dan mudhafnya akan menjadi makrifah. Ya, so jadi dia mudhaf tu dengan dia mengikut mudhaf ilaih itu. Lagi satu ialah isim yang didahului harfun nida. Ini insya-Allah kita akan buat kemudian. Jadi semua yang isim makrifah ni boleh menjadi mubtada. Subjek atau mubtada biasanya terletak di awal ayat, iaitu dia memulakan ayat kata nama atau jumlah
ismiah ni. Dan kalau kita tengok subjek atau mubtada boleh terdiri dari banyak ya, kata nama ataupun isim. Dia boleh juga damir munfasil tadi saya sebut. Jadi isim isyarah boleh, isim mausul juga boleh. Selain pada itu isim istifham juga boleh menjadi mubtada dan masdar muawwal yang telah kita buat dahulu ya. Predikat atau khabar pula adalah perkataan yang disebut untuk melengkapkan maksud mubtada atau menerangkan mubtada seperti yang saya kata tadi ya. Jadi tapi dia juga sebenarnya dari segi peraturan khabar ni mesti mengikut pola mubtada dari segi jantinah dan bilangan dan selalu dalam bentuk marfu. Jadi dia mesti konsisten ya juga mubtada dan khabar ni. Khabar juga boleh terdiri dari berbagai-bagai ya. Dia juga boleh terdiri daripada kata nama, mudhaf ilaih, syibu jumlah jawab majrur, syibu jumlah zaraf dan mudhaf ilaih, dan ayat kata nama, ayat ismiah, jumlah ismiah tu juga boleh menjadi khabar ya. Jadi ayat dalam ayat lah ni. Lepas tu ayat kata kerja atau jumlah fi'liyah tadi yang saya sebut tadi juga boleh menjadi khabar. Masdar muawwal juga boleh menjadi khabar. InsyaAllah kita lihat selepas ni. Mari kita lihat dulu apabila mubtada terdiri dari kata nama. Ayat ismiah ni boleh mempunyai beberapa bentuk. Untuk jenis pertama ni kita lihat mubtada'nya adalah isim marfu' yang terdiri dari nama orang. Umpamanya kalau saya ada perkataan Hamidun, itu Hamid ya. Talibun. Hamid adalah seorang murid ya. Jadi Hamid adalah mubtada'. Kalau kita tengok dia adalah marfu' Hamidun, dan khabar dia juga adalah marfu' Hamid talibun. Ini adalah untuk lelaki muzakkar. Tapi kalau untuk wanita kita juga boleh berkata Zainabu talibatun. Jadi sini juga kita lihat mubtada' dia Zainabu, dia marfu' dan talibatun juga ada khabar juga adalah marfu' di sini. Jadi kedua-duanya adalah marfu' dan iaitu dia berbaris hadapan dan dia adalah nama orang ya. Kalau kita lihat contoh ayat Quran ya, umpamanya saya ada perkataan nama orang Muhammadun, Nabi Muhammad ya, Muhammadun Rasulullah. So Muhammadun ni adalah mubtada' dan dia adalah marfu'. Dan Rasulu dia adalah khabar, dia juga adalah marfu'. Jadi sini kita juga tengok dia adalah singular dan singular ya, ataupun mufrad dan mufrad. Dan muzakkar dan muzakkar ya. So maknanya di sini Nabi Muhammad ialah Rasul Allah. Saya juga ada lagi satu ayat, Al-Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Di sini juga Al-Masihu ni adalah ni adalah makrifah ya, ada alif lam. So dia adalah mubtada', dia juga adalah marfu' di sini. Dan Rasulu seperti tadi juga, dia ni adalah juga khabar, dia juga adalah marfu'. Baris depan sini kan. Jadi dia adalah match juga di sini. So dia adalah dua-dua muzakkar, dua-dua singular atau mufrad ya. So maknanya di sini Al-Masih Isa ibn Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah. Untuk jenis kedua pula kita lihat apabila isim makrifah marfu' tapi dia merupakan satu perkataan. Ini isim makrifah ya. Tadi kita lihat dia adalah nama orang. Ini isim makrifah. So kalau perkataan saya sini al-mu'minu syakirun. Mubtada' al-mu'minu ya. Marfu' dan khabar juga syakirun. Ini dia adalah makrifah. Di sini adalah nakirah. Orang beriman lelaki itu bersyukur. Ini contoh ayat inilah. Ya, so kalau kita lihat mubtada' dan khabar mesti selaras dari segi jantina, iaitu dua-dua lelaki, dua-dua muzakkar ya. Kalau di sini kalau kita ada perempuan pun kena dua-dua perempuan atau muannas. Jadi bilangan pun mesti sama. Jadi sini dua-dua adalah tunggal ataupun mufrad ya. Tapi kalau ada dua dan majmuk pun dia kena ikut. Dari segi baris pun tadi marfu' dan marfu' ya. Jadi juga saya emphasize lagi baris mubtada' dan khabar adalah marfu', mubtada' isim makrifah dan khabar isim nakirah.
Sekarang kita lihat pula apa yang dikatakan mubtada' dan khabar sentiasa selaras dari segi jantina, bilangan dan baris. Umpamanya kalau tadi kita dah buat al-mu'minu syakirun, iaitu ni adalah untuk dua-dua adalah mufrad, muzakkar, mufrad. Al-mu'minu syakirun, orang beriman lelaki itu bersyukur. Tapi kalau kita ada mu'annas, mufrad, al-mu'minatu syakiratun. Kita tengok sini adalah seorang perempuan beriman bersyukur. Jadi dia adalah match juga sini. Ni adalah muannas, ni adalah muannas, mufrad dan mufrad. Lepas tu kalau kita tengok yang musanna pula, ini untuk muzakkar musanna, al-mu'minani syakirani. So kita tengok dia match kan, dan habar. Begitu juga kalau dengan wanita ni, muannas. Kita tengok sini, kita kena ada mu'minatani, ya. So ni kita dah buat dulu. Mu'minatani syakiratani. Ya, ta'alif nun ni menunjukkan muannas, ya. So kalau dia juga selari daripada mubtada' dan khabar ni mesti sama, ya, dari segi jantina dan juga bilangan. Ni juga bilangan dua lah. Ya, ni pun dua lelaki, dua wanita. Contoh untuk bila muzakkar majmuk pula, kita dapati al-mu'minuna syakiruna. Mubtada' waw nun juga, and then khabar pun waw nun. Jadi dia selaras lah ni. Ya? So orang beriman lelaki itu bersyukur. Kita tengok juga kalau mu'annas majmuk, dia al-mu'minatu kan, ada alif ta ni kan, kita dah belajar dulu. Dan syakiratun. Jadi ni adalah marfu' dan juga ma'rifah. Ini adalah nakirah dan juga marfu'. Orang-orang beriman perempuan itu bersyukur. Jadi kita lihat secara ringkasnya, bila mubtada' lelaki tunggal, khabarnya juga kata nama lelaki tunggal. Mubtada' perempuan tunggal, khabarnya juga kata nama perempuan tunggal. Begitu juga untuk dua ataupun musanna dan juga majmuk. Jadi dia mesti selari. Sekarang kita lihat bagaimana mubtada' dan khabar ni appear dalam Al-Quran. So, kalau kita lihat ayat ini, innamallahu ilahun wahidun. Kita tengok sini, Allahu adalah mubtada', dia ma'rifah dan juga marfu'. Ilahun adalah khabar, dia juga adalah nakirah dan juga marfu'. So dia adalah singular. Dua-dua ni adalah dari segi jantina, dua-dua adalah muzakkar. Dari segi bilangan, kedua-duanya adalah mufrad. Jadi dia match, ya. So maknanya hanya senya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Wahidun ni adalah na'at ataupun sifat, nak menunjukkan tu. Tengok lagi satu contoh, Allahu latifum bi ibadihi. Allahu mubtada' adalah ma'rifah dan marfu' singular dan juga muzakkar. Latifun pun kita tengok dia adalah khabar, dia adalah nakirah, dia adalah marfu', dia juga adalah muzakkar dan juga singular. Dan dia match, ya. So bi ibadihi ni adalah jar wa majrur ni yang kita dah buat dulu. So maknanya Allah Maha lembut tadbirnya kepada hamba-hambanya. Kita tengok ayat ni, Allahu azizun zuntiqam. So kita tengok mubtada' Allahu dah sebut tadi, azizun. Ni pun adalah nakirah, dia adalah juga singular dan juga adalah muzakkar, ya. Maknanya, dan ingatlah Allah Maha perkasa lagi mempunyai pembalasan azab yang berat. Satu lagi contoh, Allahu hafizun alaihim. Kita tengok apa tu mubtada' Allah tadi, hafizun khabar, dia adalah juga nakirah, marfu', singular dan juga muzakkar. Jadi dia match, ya. So alaihim ni adalah jar majrur. Maknanya di sini Allah sentiasa mengawasi tingkah laku mereka. Kita lihat pula contoh untuk perkataan jamak. So innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahawaikum. Di sini maknanya sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkar itu. Al-mu'minuna ni adalah perkataan jamak muzakkar salim. Dia adalah marfu' sebab ada dengan waw di sini. Dan dia adalah mubtada', ya. Dan kalau ihwatun khabarnya adalah, kita tengok dia adalah nakirah. Dia juga adalah marfu'. Ya, cerita dia, so orang-orang yang beriman, ceritanya apa, dia bersaudara.
Ni kita tengok al-hajju ashhurun maklumat. Di sini juga haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. So ceritanya haji, subjeknya mubtada, dia adalah makrifah dan dia adalah juga marfu'. Dan ashhurun ni adalah kabarnya, ceritanya, dan dia juga adalah marfu' dan nakirah. So makrifah dan nakirah. So kita tengok ceritanya adalah haji itu beberapa bulan yang termaklum. Dari satu ayat wal kafiruna lahum azabun syadidun. Di sini adalah mubtada'nya atau subjeknya ada al kafiruna. Dia adalah makrifah muzakkar dan juga marfu' dengan waw di sini. Dan azabun adalah nakirah, ceritanya khabar, dia adalah nakirah dan juga marfu'. So dia maknanya orang-orang yang kafir disediakan bagi mereka azab siksa yang berat. Kita lihat pula contoh untuk mu'annas, untuk jamak juga di sini. Wal hurumatu qisasun. So di sini kita lihat ceritanya adalah semua yang dihormati berlaku hukum kisas. So al hurumatu ni adalah mubtada ataupun subjek. So kita tengok dia adalah makrifah, dan qisasun khabar atau ceritanya dia adalah nakirah, dan kedua-duanya adalah marfu', ya. Itu juga satu lagi ayat fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat dan memelihara kehormatan ketika suami tidak hadir bersama. As-salihatu ni dia adalah jamak muannas salim. So dia adalah marfu', dia adalah ma'rifah di sini sebab ada alif lam kan. Dan qanitatun hafizatun ni adalah ni khabar pertama dan khabar kedua. So ada dua khabar di sini dan dua-duanya adalah nakirah dan juga marfu'. Kita ada lagi satu wal fitnatun akbaru minal qatl. Angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. So al fitnatu dia adalah makrifah, dia adalah mubtada di sini. Dan khabar dia adalah akbaru. Dia adalah juga marfu' di sini, ya. So di sini kita tengok lagi satu wan nuju musahharatum bi amri. Dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya. Dengan perintah Allah lah tu, ya. So di sini an-nujumu ni adalah mubtada, dia adalah makrifah dan juga marfu'. Musahharatun kita tengok dia juga adalah juga adalah marfu' di sini, ya. Khabarnya tu. Kita beralih pula kepada subjek atau mubtada terdiri dari damir munfasil. Contoh mubtada jenis ketiga ni iaitu apabila ia terdiri dari ganti nama berpisah atau damir munfasil. So kalau dari segi peraturan dia masih sama dengan yang berbentuk isim tadi, ya. So iaitu dia mesti selaras dari segi jantina, iaitu kalau kedua-duanya mesti, kalau lelaki dua-duanya mesti lelaki, mubtada dan khabar. Begitu juga kalau perempuan kedua-duanya juga mesti perempuan atau muannas. Dari segi bilangan juga dia mesti selaras sama ada tunggal, dua atau majmuk. So umpamanya kalau kita lihat contoh kita ni huwa muhsinun, ayat kita huwa ni adalah untuk seorang lelaki kan. Jadi mubtada dia, dan kabarnya adalah muhsinun, cerita dia. So ni dia lelaki, muhsinun seorang yang beramal baik. Di maknanya di sini, ya. Jadi kalau kita tengok ni dua-dua adalah muzakkar, dua-dua adalah singular. Jadi dia adalah dan kalau untuk dari segi i'rab dia ni muhsinun adalah marfu' lah sebab kita nampak dhammah di sini. Tapi huwa ni kita dah buat huwa i'rab fi'il damir berpisah munfasil ni dia adalah mabni. Di sini dia lah mabni dengan fathah di sini, ya kan. Tapi jadi dia adalah i'rabnya adalah fi mahli raf'in. Jadi untuk baris khabar ni kalau kita tengok baris mubtada dan marfu' ni juga walaupun tidak zahir, kerana untuk damir ni dia adalah mabni. Jadi tapi dia masih mesti selari ni. Ni kita lihat perbandingan, ya, setiap mengikut bilangan dan juga jantina. So huwa muhsinun tadi kita dah buat, dua-dua adalah mufrad muzakkar. Ni kita tengok kalau mufrad muannas, hiya muhsinatun. Jadi kita tengok dia adalah muannas dan muannas juga. Sini ada ta marbutah kan. Juga mufrad dan mufrad.
Kalau untuk dua juga, ni muzakkar musanna, huma muhsinani. Ada alif nun kan, ni adalah menunjukkan dua, mubtada dan khabar. Begitu juga untuk muannas musanna, kita ada huma muhsinatani, tak alif nun kan, itu juga adalah, dia juga adalah konsisten. Begitu juga untuk muzakkar majmuk, kita kata hum muhsinuna. Kalau untuk musanna muannas majmuk, hunna muhsinatun. Jadi dia adalah selaras ya. Di sini contoh untuk damir munfasil orang kedua pula ya. So kalau tengok muzakkar mufrad, anta muhsinun. Muannas mufrad, anti muhsinatun. Jadi kita tengok ni adalah dua-dua wanita muannas. Lepas tu kalau untuk muzakkar musanna, antumah muhsinani. Untuk muannas musanna, kita tengok antumah muhsinatani. Untuk muzakkar majmuk, antum muhsinuna. Dan untuk muannas majmuk, antunna muhsinatun. Jadi semuanya selaras. Dia untuk orang pertama pula. Kalau kita tengok apa tu ana muhsinun. Jadi apa tu singular kan. Dan kalau nahnu muhsinuna. Jadi begitulah semuanya. Sekali dia mesti selaras ya. So apa tu dari segi mubtada lelaki tunggal, mesti khabar juga lelaki tunggal. Kalau perempuan tunggal mubtada, ini khabar juga mesti perempuan tunggal. Begitu juga kalau untuk dua dan majmuk. Kita lihat contoh ayat Quran ni ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. So di sini mubtada adalah huwa, damir munfasil ya. Dan ar-rahmanu adalah kabarnya, ceritanya ya. So di sini kalau kita tengok dia adalah huwa, nanti mubtada dia adalah fi mahalli raf'in i'rabnya sebab dia adalah mabni saya kata tadi kan. Dan ar-rahmanu ni kita khabarnya kita tengok dia adalah marfu. So maknanya katakanlah Allah dialah yang maha pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Tengok satu lagi contoh. Wa huwal latiful khabir. So kita tengok huwa juga di sini. Dia sebagai apa tu? Mubtada dia. Dia juga adalah fi mahalli raf'in lah i'rab dia. Dan al-latiful khabir, dia juga dua-duanya adalah khabar pertama dan khabar kedua. So dua-duanya kita tengok adalah marfu' di sini ya. So maknanya sedang dia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Allah lah tu ya. Ini di sini wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Di sini mubtada juga adalah huwa fi mahalli raf'in dan Allahu juga adalah marfu'. Dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Saya ada lagi satu contoh, wa huwa rabbul arsyil azim. Ni huwa juga mubtada juga, dia adalah juga mabni, so fi mahalli raf'in. Dan rabbu adalah khabar, dia adalah marfu'. So dan dialah Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Di sini saya juga membawa beberapa contoh untuk menunjukkan mubtada dan khabar mesti selaras dari segi jantina dan bilangan. Di sini kalau kita tengok kotak-kotak yang berwarna pink ni adalah ayat-ayat untuk damir orang ketiga. Dan untuk yang biru ni adalah untuk orang kedua dan untuk yang hijau ni adalah untuk orang pertama. Dan perkataan yang merah-merah ni adalah mubtada, sementara yang biru-biru ni adalah untuk khabar ya. So ayat kita yang pertama wahwah muhsinun ni kita dah buat tadi. Ni menunjukkan dua-dua adalah mufrad dan dua-dua adalah muzakkar. Maknanya sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan. Dan kita tengok jamak, hum muhsinuna. So ini adalah jamak sebab ada waw nun kan. Hum ni memang untuk ramai lah lelaki. So dua-dua adalah jamak, dua-dua adalah muzakkar. So mereka berusaha memperbaiki amalannya. So kita tengok untuk dua ni, huma yastaghisanillah. So dia adalah kita tengok dia adalah juga selari sebab kita tengok ni ada alif nun ni. Dia adalah marfu' dengan alif di sini. Ini menunjukkan dua ya. So maknanya mereka berusaha, mereka berdua merayu memohon pertolongan Allah. Dan kita tengok untuk muannas ya jazratun wahidah. So ada tambah butah di sini kan. So dia menunjukkan dia adalah mufrad juga ni. So dia dua-dua adalah muannas di sini. So makna di sini ia boleh berlaku hanyalah dengan suara sahaja. Dan kita tengok yang hunna ni muannas ramai kan. Dan hunna kashifat durri. So kita tengok ada alif ta ni ada menunjukkan adalah jamak muannas ya. So mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu.
Dan ana Yusufu, ni adalah menunjukkan akulah Yusuf kan. Dia adalah dua-dua adalah kita tengok adalah untuk mufrad. Dan anta munzirun, ni juga mufrad, dua-dua mufrad. Kita tengok dia juga adalah dua-dua adalah untuk muzakkar. Engkau pemberi amaran. Dan antum muslimuna, so ni adalah dua-dua jamak dan dua-dua muzakkar. Dan kamu semua orang Islam. Nahnu mukhlisuna, di sini juga kita tengok adalah jamak, di sini juga jamak, dan dua-dua adalah muzakkar juga. So mereka yang membuat kebaikan. Kita lihat juga dalam Quran, kadang-kadang ada juga antara damir tu dengan mubtada dengan kita punya khabar tu dia ada berselang ya, dengan dipisahkan dengan ada antaranya ada perkataan macam ni jawa majrul ni. Dia memang banyak juga begini ya. Ni dengan harful la di sini. Ni yang lain ni semua adalah dengan majrul. So perkataan kita ayat kita fahum laha malikun. Ni seperti tadi juga hum ni dia adalah ramai menunjukkan jamak malikun waw nun kan, dia juga adalah jamak. So lalu mereka padanya orang yang memiliki. Dan hum fiha khalidun pun juga adalah ramai sini ya. So mereka di dalamnya orang yang kekal. Dan hum fahum la yarji'un, semua ada waw nun ni menunjukkan dia adalah jamak lah tu. Maka mereka tidak dapat kembali. Dan wa nahnu lahu mukhlisun, ni pun jamak ramai jadi waw nun juga ya. So kami kepadanya orang-orang yang ikhlas beribadat. Dan wa nahnu lahu abidun, kami kepadanya orang-orang yang menyembah atau beribadat. Dan nahnu lahu muslimun, kami kepadanya orang-orang yang berserah diri, iaitu kepada Tuhan ya. So kita tengok iaitu orang Islam. So kita lihat pula bila mubtada merupakan isim isyarah. Ini adalah untuk menunjukkan mengingat kembalilah apa dia dikatakan kata nama penunjuk atau isim isyarah. Harap ingat lagi lah, ni baru je kita buat juga sesi lalu ni ya. So kita lihat contoh ya, kalau mubtada isim isyarah. So haza babun wa hazihi nafizatun. So kalau tengok sini haza ni mubtada, babun ni adalah pintu, ini pintu dan ini pintu dan ini tingkap. Ini pintu dan ini tingkap. Jadi sini kalau kita tengok babun ni adalah muzakkar dan digunakan haza, tapi nafizatun ada tamar butah kan, tingkap ni dia adalah muannas. Jadi pakai hazihi. Jadi itulah ada peraturan masih sama, masih konsisten dia ya. Begitu juga dengan sini kalau untuk zalika, zalika masjidun, ini dua-dua adalah muzakkar ya. Dan watilka madrasatun, ini adalah muannas dan muannas. Madrasatun kan ada tamar buta, itu masjid dan itu sekolah. Syaratan ni untuk menunjukkan mubtada dan khabar dalam bentuk jamak ya. So kalau kita dah buat tadi zalika talibun untuk menunjukkan mufrad ya ataupun singular, dua-dua muzakkar. Tapi kalau untuk jamak ulaika ni adalah untuk jamak lelaki kan. Dan tulabun ni adalah jamak taksir untuk perkataan talibun. Jadi dia selaras ni ya. So mubtada dan khabar mesti selaras. Begitu juga kalau muannas, tilka talibatun, ni adalah untuk muannas mufrad. Dan kalau untuk jamak dia ulaika talibatun, ada alif ta ni ya. So dua-dua ni adalah muannas, dua-dua adalah jamak. Jadi kita dah buat dulu ulaika untuk kedua-dua muzakkar dan muannas sama ya. Sekarang kita lihat dulu kalau untuk perkataan haza ni. So kalau haza untuk muzakkar, singular ataupun mufrad, haza talibun. Tapi untuk jamak dia haulai tullabun. Sama macam tadi, tapi sini haulai ni adalah jamak untuk hum, untuk perkataan haza ni. Begitu juga kalau muannas hazihi talibatun, ini adalah dua-dua mufrad, dua-dua muannas. Tapi kalau untuk dia punya jamak haulai talibatun, sama macam tadi. Dengan haulai ini, haulai ini pun sama kan, dua-dua muzakkar dan muannas, untuk jamak perkataan dia sama.
Jadi perlu juga yang kita perhatikan adalah khabar dan mubtada' ni sebenarnya dia adalah marfu'. Kalau kita tengok ni memang marfu', ni pun memang marfu' kan. Semua-semua perkataan ni marfu'. Tapi untuk perkataan hazza, hazihi, zalika, tilka, ulaika juga isim isyarah kan kita dah buat dulu, dia adalah mabni. Jadi kita tak nampak secara zahirnya, tak nampaklah dia marfu', tapi sebenarnya dia adalah marfu' sebab kedudukannya adalah mubtada'. Ni kita dah buat dahulu juga. Kita lihat contoh ayat Quran untuk perkataan zalika ni. Kita tengok zalika raj'um ba'id. Mubtada' kita adalah isim isyarah mabni di sini. Jadi dia adalah fi mahli raf'in. Dan khabar kita dia adalah, kita tengok di sini dia adalah perkataan nakirah. Dan dia juga adalah marfu' khabarnya ya. So maknanya itu adalah cara kembali yang jauh. Kita tengok lagi satu contoh, zalika hattafifum min rabbikum warahmah. So zalika ni juga seperti tadi, dia adalah isim isyarah mabni, dan adalah dia fi mahdi raf'in. Tafifun ni adalah isim nakirah, dia juga adalah marfu', dia sebagai khabar di sini ya. So demikian itu satu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. So kalau kita tengok dua-dua perkataan ni, dia juga adalah dua-dua adalah untuk muzakkar, dua-dua juga adalah untuk mufrad. Jadi dia adalah konsisten ya. Ini contoh untuk perkataan tilka pula. Tilka umatun qad khalat. Tilka adalah mu'annas kan. So that's why ni umatun pun dia ada tamarutah. So dia adalah dua-dua adalah mu'annas dan dua-dua adalah mufrad, dan dua-dua adalah kita tengok ni adalah juga marfu' lah. Cuma tilka ni seperti tadi dia adalah mabni, jadi dia adalah fi mahli raf'in. Umatun marfu'abar dia adalah marfu'. So, makna mereka itu adalah satu umat yang telah berlalu sejarahnya. Satu lagi ayat, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Tilka ni seperti tadi dia adalah mabni, mubtada' dia fi mahali raf'in. Ayatu ni kita tengok dia adalah juga marfu' di sini ya khabarnya. So ayat maknanya itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad kerana menegakkan kebenaran. Kita lihat pula contoh untuk perkataan haza. So ayat kita haza siratum mustaqim. So kita tengok haza ni adalah mubtada' ni adalah mabni, dia fi mahli raf'in. Ini suratun ni adalah marfu' dengan dhammah di sini kan. Kita ada na'at mustaqimun. Jadi dia mestilah selaras. Selalu saya katakan na'at dengan man'ud ni, di sini man'ud dia juga khabar. Jadi dia mesti selaras dari segi empat perkara. Iaitu dia dua adalah singular, dua-dua adalah muzakkar, dua-dua adalah marfu' di sini dan dua-dua adalah nakirah. So makna di sini ini jalan yang lurus. Ini lagi satu ayat kita, haza ahi. So ni Nabi Yusuf lah berkata ini adikku Bunyamin. So mubtada' kita haza seperti tadi juga dia mabni fi mahali raf'in. So khabar ahi, kita tengok ni adalah asmaul hamsah itu kan. So dia adalah marfu' dengan dhammah mukaddarah di sini. Kita tak nampak dia di sini ya. Sekarang kita lihat pula contoh zalika, perkataan zalika ni, tapi khabarnya juga kita lihat kadang-kadang ada juga makrifah di sini ya. So zalikal kitabul la raiba fi. Di sini zalika seperti yang tadi juga dia adalah mubtada' fi mahli raf'in. Al kitabu dia adalah makrifah dan juga adalah marfu' sebagai khabar di sini. So kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, tetapi dari segi konsistensi, dari segi bilangan dan jantina, dua-dua adalah mufrad dan dua-dua adalah muzakkar, jadi konsisten ya. Di sini pun zalika dinul qayyim. Di sini mubtada' kita zalika tadi dan ad-dinu ni, ni juga adalah makrifah dan juga adalah kedua-duanya adalah muzakkar, kedua-duanya adalah mufrad ya. So al-qayyimu ni adalah na'at dia juga adalah marfu'. So di sini ad-din pun marfu' tadi. So demikian itulah agama yang betul. Kita tengok untuk contoh ulaikal muqarrabun pula di sini. Ni ulaika dia adalah isim isyarah mabni so fi mahli raf'in. Dan al-muqarrabun sebab ni adalah jamak, dan di sini adalah juga jamak waw nun. So dia adalah makrifah dan juga marfu' di sini.
So makna mereka itulah orang yang didampingkan, itu di sisi Allah. Satu lagi contoh, kita tengok ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. So kita ada dua di sini, dua ayat. Ulaika ala hudan. So mubtada dia adalah ulaika ni fi mahli raf'in, dan dia punya khabarnya adalah jar majrur. Ni ada harfu jar dan juga isim majrur di sini lah. Walaupun kita tak nampak ni ya. So dia adalah sebagai rangkaian kata jar majrur, dia adalah i'rabnya fi mahli raf'in. Di sini ulaika ni mubtada seperti tadi juga sama, and then tapi humul muflihun ni. Khabarnya dia adalah, kita tengok dia adalah marfu'. Kita tengok kita adalah jamak di sini waw nun kan, seperti yang tadi juga. So makna di sini mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Kita lihat pula contoh isim isyarah 2 ni Fazanika burhana ni min rabbik. Zanika ni adalah mubtada, dia adalah marfu', sebab di sini dia berbentuk mu'rab ni untuk dua ni, dan burhana ni juga dia adalah marfu' dengan alif di sini yang khabar ni. So maknanya yang demikian itu adalah dua bukti dari Tuhanmu. Satu lagi ayat, qalu in haza nila sahirani. Di sini juga kita tengok dia adalah mubtada dan juga adalah marfu', sama seperti tadi juga dia adalah mu'rab di sini Jadi dia i'rabnya adalah marfu'. Dan sahirani juga ni adalah marfu' dengan alif di sini. Ini adalah khabar. So mereka berkata dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir. Kita tengok pula contoh hazihi. So hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. So di mubtada sini adalah dia mabni fi mahali raf'in, dan khabarnya adalah jahannamu. Ini adalah ghairu munsharif kan. Dia adalah marfu' juga di sini, sebab kita tengok ada dhammah di sini pun. So ini yang kamu saksikan sekarang ialah neraka jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya. Kalau kita tengok sini perkataan satu lagi contoh hazihi ni So kita tengok wahazihil anharu tajri min tahti. So hazihi ni adalah mubtada dia mabni fi mahli raf'in. Anharun adalah dia adalah marfu' di sini So khabarnya. So dan bukankah ini sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaanku? Ini contoh untuk haula'i. Haula'i syufa'una indallah. So, kita tengok mubtada di sini adalah dia perkataan ni adalah isim isyarah mabni fi mahli raf'in. Dan untuk khabar juga dia adalah perkataan ni adalah marfu', kita tengok sini. Dan dia juga ada di sini adalah mudhaf ilahi di sini So makna mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Satu lagi contoh, ahaula illazi na'aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat udkhulu jannah. So kita tengok sini haula ini adalah mabni fi mahli raf'in mubtada'nya. Di sini khabar ni adalah isim mausul di sini So dia juga isim mausul, kita juga dah buat, dia i'rabnya adalah fi mahli raf'in. So itukah orang-orang yang kamu ejek-ejek dahulu dan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah. Sekarang dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga. Kita berpindah pula kepada mubtada berbentuk isim mausul. Carta ini hanyalah untuk mengingatkan kita kembali apakah perkataan-perkataan isim mausul. Sebab by now semua dah sangat familiar lah dengan perkataan-perkataan ni So kalau kita lihat untuk mubtada isim mausul ni, isim mausul allazi kan, dia adalah mubtada, dia adalah di sini dia adalah juga sebenarnya mabni seperti yang kita dah buat juga, jadi dia fi mahli raf'in lah di sini. Ni kalau ayat saya allazi faza bil jaizati talibun. So khabar dia talibun. So yang memenangi hadiah ialah seorang pelajar. Jadi talibun ni masih juga marfu' di sini kedudukan khabar tu. Jadi kalau kita tengok ayat Quran, walazina amanu asyaddu hubban lillah. Alazina ni adalah dia isim mausul mabni fi mahli raf'in. Dan asyaddu ni khabar, kita tengok dia adalah marfu' kan, sebab ada dhammah di sini. So makna dan orang-orang yang mereka itu telah beriman lebih kuat kecintaannya kepada Allah.
Lagi satu, walazina kafaru amma unziru mu'ridun. So kita tengok allazina ni dia adalah juga apa tu mabni, dia fi mahli raf'in lah. Dia mu'riduna ni dia adalah marfu' dengan waw di sini ya. So maknanya dan orang-orang yang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. Contoh mubtada untuk isim mausul 2 ni wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Al-lazani ni, jadi kita tengok dia adalah apa tu berbentuk mu'rab. Jadi dia adalah marfu' dengan alif ni, sebab ada alif ni ya. Dan fa'azuhuma ni adalah apa tu jumlah fi'liyah ataupun ayat fi'il. Jadi tu i'rabnya adalah fi mahali raf'in sebagai khabar di sini. Dan dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman. Contoh mengenai jamak muannas ni, wallati tahafuna nushuzahunna faizuhunna. Allati ni adalah mubtada, dia adalah mabni, so di fi mahali raf'in. Tahafuna ni adalah fi'il, jadi dia sebagai khabar, dia i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Makna di sini, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka atau nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Kita juga ada contoh mubtada apabila isim mausul ma ni ya. So ayat kita ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. So kita tengok sini mubtada'nya adalah isim mausul mabni kan. Jadi fi mahli raf'in. Begitu yanfad ni pasal khabar kan, dia adalah apa tu fi'il, tapi di sini adalah juga dia adalah ayat kata kerja. Jadi apa tu dia punya i'rab adalah fi mahli raf'in juga. So ma ni sama seperti tadi, and then baqin ni juga dia adalah khabar, dia adalah marfu' dengan damah muqaddarah di sini ya. So kita tengok sini, apa yang ada pada kamu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Contoh mubtada isim mausul man ni, kita tengok ayat kita, wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. So mubtada kita adalah isim mausul man mabni, dia adalah fi mahli raf'in. Dan khabar pula adalah apa tu jumlah fi'liyah atau ayat kata kerja. So dia punya i'rab juga fi mahli raf'in. So makna di sini, dan dia meterikan pendengaran serta meletakkan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberi hidayah kepadanya sesudah Allah? Mestilah tak ada kan siapa yang dapat beri. So satu lagi contoh, kita tengok sini ayat apa tu untuk isim mausul man ni ya. So kita juga tengok afamanit taba'a ridwanallahi kamam ba'a bisahatim minallah. Di sini maknanya, adakah orang yang menurut keridhaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah? Soalan pada Allah ya, kita fikir. So man ni pun adalah mubtada, seperti tadi juga dia adalah fi mahli rafi'in. Di sini khabar ni pun sama man, tapi dia adalah rangkaian kata apa tu, ada sebab ada harfu jakka kan, dia kaman, so dia juga adalah fi mahli rafi'in. Saya beralih pula kepada mubtada berbentuk isim istifham ni ya. Ini adalah untuk mengingatkan kita apakah perkataan-perkataan isim istifham ni. Saya ingat semua dah familiar lah ya. Untuk ayat, contoh ayat kita. So apa tu man, apa tu isim istifham man, bertanya kan siapakah ni. Faza bil jaizah. So siapakah yang memenangi hadiah. So mubtada di sini adalah dia adalah mabni di sini ya. Satu lagi perkataan untuk aina ni. Aina kitabut talib. So mubtada kita aina di sini ya. Di manakah buku pelajar itu? Kita lihat pula contoh ayat Al-Quran untuk isim istifham ni. Tapi ingat tak lagi, saya pernah berkata isim istifham ni ada dua. Dia ada juga mabni dan juga ada yang mu'rab. Di sini ayu ni perkataan mu'rab kita dah buat dahulu ya. So sebab tu dia adalah apa tu, kalau kita baca ayat ni, ayul hizbaini afa lima labisu amada. So ayu ini dia adalah mubtada, dia adalah marfu, dia sebab ni adalah mu'rab So afa ni khabarnya ialah apa, dia marfu dengan damah muqaddarah, sebab di sini adalah apa tu alif maksurah di sini kan, dia memanglah tak boleh nampak dia punya damah di situ.
So di sini siapakah dari dua golongan yang lebih tepat menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua? Satu lagi ayat ayyukum ahsanu amala. Di sini juga ayu juga adalah mubtada, dia adalah marfu juga. Ahsanu ahbar dia adalah marfu. So siapakah di antara kamu semua lebih baik amalnya? Ayat ini adalah contoh untuk isim istifham yang mabni ini. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida. Di sini maknanya dan berapa banyak dari negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasulnya, maka kami perhitungkan mereka dengan hitungan yang keras. Banyak yang binasakan ni. So aina ni, so apa tu, dia adalah mubtada di sini, dia adalah mabni, so dia adalah fi mahali raf'in. Ni atat ni adalah kata kerja dan di sini adalah jumlah fi'liyah ya. So dia adalah sebagai khabar dan i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Lagi satu, kam min fi'atim qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Kam ni pun adalah mabni, dia mubtada mabni fi mahali raf'in. Ni ghalabat, ni juga adalah kata kerja, so dia i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Berapa banyak daripada kelompok yang sedikit telah mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Contoh isim istifham ma ni untuk mubtada, suama adra kamal haqqah. So ma di sini dan dua di sini ya. Ma ni adalah dua-duanya adalah mubtada fi mahali raf'in sebab dia adalah mabni ya. So adra ni adalah kata kerja, ayat kata kerja dia juga adalah sebagai khabar fi mahali raf'in. Al-haqqah ni dia adalah khabar tapi dia adalah marfu' di sini ya. So maknanya dan apa yang kamu ketahui, apakah hari yang pasti berlaku itu? Saat itu ialah hari kiamat. Satu lagi contoh, wa ma liyala abudul lazi fatarani. Di sini kita tengok ma mubtada seperti tadi juga mabni fi mahali raf'in. Lian apa dia adalah jar wa majrur kan. Jadi dia adalah fi mahali raf'in juga sebagai khabar di sini. So maknanya dan apabila ditanya mengapa bagiku tidak aku menyembah, dia telah menciptakan aku. So, satu lagi contoh ayat. Wa yaquluna ya wailatana ma lihazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. So mubtada ma di sini adalah mabni, dia adalah isim istifham mabni dan fi mahli raf'in. Lihaza ni adalah jar wa majrur. So ada harfun jar dan juga isim isim isyarah di sini ya. So kita tengok dia juga adalah sebagai khabar, ada fi mahali raf'in. So mereka berkata apabila melihat catatan amalan, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Ini surat amalan kita ya. So untuk isim istifham man, dia juga adalah mabni ya. So faman yujirul kafirina min azabin alim. So kita tengok sini dia adalah mabni, dia adalah fi mahli raf'in. Yujiru ni dia adalah kata kerja, cakap sebagai khabar, dia fi mahli raf'in juga. So maka siapakah yang dapat melindungi orang kafir dari azab yang pedih? Satu lagi contoh, wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'rada anha. So kita tengok sini mubtada man tadi seperti tadi juga dia mabni fi mahli raf'in. Azlamu ni dia adalah khabar, dia adalah marfu' lah di sini sebab ada damah di sini kan. So makna di sini, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya. Sekarang kita pindah pula kepada mubtada berbentuk masdar muawwal. Masdar muawwal boleh juga menjadi mubtada ya. So kalau kita lihat ayat kita, an adrusal lughatal arabiyyata liyafhamal Quran. Adrusan ni adalah masdar muawwal. Kita dah buat ni dulu kan. So dia adalah mabni juga di sini sebenarnya. Jadi dia adalah fi mahali raf'in. Khabar kita al-lughatal arabiyyata. Ni adalah rangkai kata ya. So dia juga adalah fi mahali raf'in jugalah. So maknanya saya belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran.
Untuk ayat contoh ayat Quran kita, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. So antasumu ni masdar awal dia adalah mubtada, dia adalah fi mahalli raf'in ya. Dan kalau khairun ni khabarnya kita tengok dia adalah marfu' lah di sini sebab ada dhammah di sini. So maknanya maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Satu lagi ayat, wa antasaddaqu khairul lakum. Antasaddaqu dia adalah mubtada fi mahalli raf'in. Khairun adalah khabar, dia adalah marfu' di sini. Dan sebaliknya apabila kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu. Lagi satu contoh, wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. So kita tengok sini anta'fu adalah mubtada dan dia adalah fi mahalli raf'in. Ya aqrabu khabar dia adalah marfu' lah di sini, ada dhammah kan. So maknanya dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa, dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Satu lagi contoh kita tengok ni, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikaha falaisa alaihinna junahun an yada'na siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khairul lahunna. So kita tengok sini an yasta'fifna adalah apa tu masdar awal dan dia adalah mubtada, so dia adalah mabni, so fi mahalli raf'in. Dan khairun adalah khabarnya, jadi dia adalah marfu' di sini sebab ada dhammah sini kan. So makna di sini para perempuan tua yang telah berhenti daripada haid dan juga berhenti daripada mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bertujuan mendedahkan aurat, tetapi memelihara kehormatannya adalah lebih baik bagi mereka. Kadang-kadang kita jumpa juga dalam Al-Quran ni ya, bila masdar awalnya menjadi mubtada, khabarnya adalah mahzuf, iaitu tidak ditampilkan. Juga banyak-banyak juga ayat yang lain juga kadang-kadang begitu, khabarnya tidak ditampilkan, kadang-kadang mubtada tidak ditampilkan ya. So contoh di sini kita tengok kulna ya zal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattahiza fihim husna. So di sini antu'azzibani adalah mubtada fi mahalli raf'in. Dan di sini juga kita ada lagi satu mubtada antattahiza pun juga fi mahalli raf'in. Tapi kedua-duanya kabarnya adalah mahzub, so tak ditampilkan ya. So makna di sini kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada kamu mahu menghukum mereka atau membuat baik kepada mereka. Satu lagi contoh yang untuk khabar juga mahzub di sini. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. Di sini bapa Nabi Yusuf lah cerita ni ya, yang Nabi Yaqub ni berkata bapa mereka, sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf jika kamu tidak menyangka aku lemah akal. So an tufannidu ni adalah mubtada di sini ya, fi mahalli raf'in, tapi khabarnya adalah mahzub. Sekarang kita balik pula kepada mubtada yang isim nakirah ni. Mubtada boleh juga berbentuk isim nakirah apabila dia berada dalam situasi berikut. Iaitu yang pertamanya apabila mubtada duduk di belakang. Umpama contoh ayat saya ialah fil fasli tilmizun, murid dalam bilik darjah. Tilmizun ni yang merah-merah ni semua adalah apa tu mubtada ya. So lagi satu kalau ada nafi di awal, macam matil mizun hadirun, murid tidak hadir. Jadi kita tengok apa tu ni adalah berbentuk nakirah di sini. So kalau lagi satu ada isim istifham. So kalau kita tengok ni hal tilmizun hadirun, adakah murid hadir? Juga di sini kita tengok dia juga nakirah. Lepas tu ada na'at atau sifat. Tilmizun zakiyun hadirun, murid yang cerdik hadir. Lepas tu kalau ada idafah, misalnya tilmizu madrasatin hadirun, so murid sekolah hadir. So dalam situasi-situasi ini kita akan lihat apa tu mubtada berbentuk nakirah.
Kita tengok pula contoh ayat yang ada isim nakirah sebagai mubtada ni. So ayat kita wala abdun mukminun khairum mim musyrik. So kita tengok la abdun ni adalah mubtada. So dia adalah nakirah sebab dia tanwin di sini. So dia adalah marfu. Mukminun ni adalah naat lah kan. Dia juga adalah marfu. So khairun ni sebagai khabar. So dia juga kita tengok dia adalah marfu. So kita tengok sini dan sungguh hamba lelaki beriman lebih baik dari lelaki musyrik. Untuk muannas juga kita ada wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin. So di sini kita tengok mubtada amatun kan, di marfu, ni mu'minatun naat marfu juga, and then khairun juga dia adalah sebagai khabar juga marfu. Di sini kalau kita tengok ada dua ni adalah nakirah. So di sini maknanya dan sungguh hamba wanita beriman lebih baik dari wanita musyrik. Selalu lagi contoh qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair. So qaulun adalah mubtada nakirah di sini dia adalah marfu, dan ma'rufun ni adalah naat dia marfu, dan wa maghfiratun ni dia dah maktuf ni sebab ada waw ni waw ataf kan. Ni kita pun dah buat dahulu sebenarnya ni. So khairun khabar ni dia adalah marfu di sini. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik. Lagi satu ayat wa ridwanum minallahi akbar. So ridwanun adalah mubtada, dia adalah marfu. Minallah ni adalah naat, so fi mahalli raf'in. Ni akbaru ni sebagai khabar, dia adalah marfu di sini ya. So serta keridaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya. Satu lagi contoh, fala haufun alaihim wala hum yahzanun. Di sini khaufun ni nakirah, apa mubtada nakirah sebab ada la di sini ya. So dia diawali dengan nafi. So dan khabar kita adalah alaihim, dia adalah apa tu ja ni harfu ja dan juga majrur lah di sini kan, ja wa majrur, so fi mahalli rafi'in. Maka tidak akan rasa ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Satu lagi contoh apa tu mubtada berbentuk isim nakirah apabila ada nafi, harfu nafi di awal ya. Coba tengok ayat sini, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'ah. Di sini la ni ada la kan. That's why kita tengok sini mubtada ni semua adalah berbentuk nakirah. Bai'un, hulatun, syafa'atun. Semuanya adalah marfu ya. Dan fihi ni khabar dia. Fihi kita tengok dia adalah ja wa majrur sini. So dia adalah fi mahalli rafi'in. Di sini hulatun ni khabar dia adalah mahzuf. Syafa'ah juga adalah khabar dia mahzuf. Tak ada juga di sini ya. So makna di sini, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari apa yang telah kami rezekikan kamu sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Untuk apa tu contoh ayat mengenai isim nakirah bila ada idafah ni, walibasut taqwa zalika khair. So libasu ni adalah mubtada dan dia ni adalah mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih, mudhaf dia tak boleh ada tanwin dan juga ada alif lam kan, yang kita dah belajar dahulu. Jadi di sini dia adalah marfu di sini, tapi dia tak adalah tanwin. Tapi at-taqwa ni dia mudhaf ilaih, dia adalah majrur muqaddarah sebab ada ya, ada alif maksurah di sini. Dan khabar adalah zalika khair. Ini adalah rangkai kata, jadi fi mahalli raf'in, apa tu i'rabnya. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Satu lagi contoh, kita tengok naru jahannama asyaddu harra. Kita tengok naru jahannama. Ini mudhaf ilaih juga, tapi naru juga adalah mubtada. Dan dia adalah marfu di sini. And then apa tu jahannama ni dia mudhaf ilaih, sepatutnya bawah kan, baris bawah, tapi sebab dia adalah apa tu ghairu munsarif, jadi dia tak boleh berbaris bawah. So kita lihat dia adalah baris atas di sini. Asyaddu adalah khabar, dia adalah marfu di sini. So makna dia api neraka Jahannam lebih panas membakar. Kita lihat pula apa tu apabila apa tu mubtada ni ada dengan idafah ya. So ni lahal samawati wal ardi akbaru min khalqis nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun.
So halqus samawati ni adalah mudhaf ilaih tetapi halqu ni juga adalah mubtada di sini. So al-ardi ni adalah maktuf sebab ada waw ataf di sini kan. So dia adalah maktuf ni maktuf alaih dia. Yang khabar kita adalah akbaru ni. Dia adalah marfu di sini. So dua mubtada marfu and then this one khabar dia pun adalah marfu. Dan kita tengok sini adalah juga jar majrur min halqi ni. So makna di sini demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi lebih besar dan lebih menakjubkan daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula sesudah matinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Satu lagi contoh untuk yang ada idafah ni. Wa ma'wahum jahannam. So di sini mubtada kita adalah ma'wa ni. Hum adalah mudhaf ilaih. So dia adalah ma'wa ni adalah marfu dengan damah muqaddarah. Jahannamu ni adalah khabar, dia adalah marfu lah di sini. So tempat mereka ialah neraka jahannam. Satu lagi contoh, wa qaumuhuma lana abidun. So this one juga mudhaf ilaih ni ya. So qaumu adalah mubtada, dia adalah marfu. Mudhaf ilaih kita adalah huma ni. So abidun adalah khabar, dia adalah marfu. Sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita. Satu lagi contoh, bal qulubuhum fi ghamratin min haza. So di sana mubtada dia adalah marfu di sini dan dia adalah mudhaf juga. So mudhaf ilaih dia hum dan fi ghamratin adalah khabar. So dia adalah rangkai kata jar wa majrur. So dia adalah fi mahalli raf'in. So bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada memahami ajaran Al-Quran ini. Di sini saya juga bawa satu contoh yang mubtada isim nakirah tetapi kabarnya adalah mahzuf, yang tak ditampilkan. So ayat kita fafidiyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Di sini kita ada fidyatun ni adalah mubtada, dia adalah marfu. Di sini nampaklah damah di sini kan. Tapi khabarnya mahzuf di sini. So maknanya maka wajib membayar fidyah dari berpuasa atau bersedekah atau berkurban. So alhamdulillah saya dah menunjukkan berbagai contoh untuk berbagai bentuk mubtada ya. InsyaAllah kita akan sambung di sesi akan datang. Kita lihat mengenai berbagai bentuk khabar pula insyaAllah. Kebenaran kata untuk sesi ini. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian untuk sesi kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.